Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashiki Binti Haizar. Saya dari program DNK kelas 3A. Okey, seperti yang kita tahu, remaja sering dikaitkan dengan masalah sosial. Ini mungkin disebabkan banyaknya berita masalah yang disebarkan melalui media dilakukan oleh remaja. Perubahan daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa merupakan masa yang mengelirukan remaja kerana golongan remaja ini akan melalui peringkat perubahan diri yang kritikal dari segi mental dan fizikal. Pelbagai fenomena ganjil menghujani mental dan fizikal mereka, dan golongan remaja yang menghadapi tekanan ini akan melakukan tindakan-tindakan di luar kawalan. Fenomena ini mungkin berlaku disebabkan remaja yang terlibat ingin meluahkan perasaan tidak puas hati, ingin membalas dendam dan sebagainya. Masalah remaja merujuk kepada perbuatan dan aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang negara dan agama seperti mencuri, merompak, merogol, berzina, membunuh, menagih dadah, menderhaka kepada ibu bapa dan seumpamanya. Masalah ini dianggap sebagai kenakalan remaja kerana orang terlibat masih belum matang ataupun belum dewasa. Pelakuan jenayah yang dibuat oleh mereka tidak dikenakan hukuman berat. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah menempatkan mereka di pusat-pusat pemulihan akhlak dan diberikan pendidikan khas. Di sini, saya akan membincangkan tajuk berkenaan masalah zina. Zina merupakan perkara yang amat dilarang dalam Islam. Jumhur ulama telah bersepakat hukum zina adalah haram. Menurut Imam Ahmad, dosa yang paling besar selepas dosa membunuh adalah dosa berzina. Perbuatan zina adalah dosa yang melibatkan seseorang dengan orang lain, iaitu antara lelaki dan perempuan. Di dalam Al-Quran, Allah meletakkan perbuatan zina tersebut seiring dengan perbuatan membunuh. Ianya menggambarkan bahawa perbuatan zina tersebut sangat besar dan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak perintah larangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu perkara, di dalam perbuatan zina, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang manusia dari melakukannya dengan perintah pencegahan, bukan melarang secara terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat ataupun yang membawa kerosakan. Jelaslah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perintah pencegahan kepada manusia sebelum berhadapan dengan perbuatan zina. Allah Subhanahu Wa Taala secara terang-terangan mencegah manusia daripada menghampiri apa sahaja perbuatan yang membawa kepada gejala perbuatan zina, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, sama ada secara sedar maupun tidak sedar, dan sama ada sekecil-kecil perkara hingga kepada sebesar-besar perkara. Rasa untuk melakukan zina menebal dan mengatasi segala-galanya ketika nafsu masing-masing memuncak dan membara. Godaan syaitan bermaharajalela pada diri mereka. Rasa berdosa dari hasil zina langsung tidak timbul sama sekali akibat godaan syaitan. Mereka terdorong dengan perbuatan yang keji itu dan mengetepikan agama yang haram seolah-olah dihalalkan oleh mereka sendiri. Lebih teruk lagi, ada antara mereka mengambil kesempatan untuk tinggal bersama seperti pasangan suami isteri semata-mata kemaruk seks dan rela melakukan zina yang terlarang itu secara berterusan. Ekoran seronok dengan zina, mereka tidak lagi memikirkan hidup yang penuh noda dan dosa. Zina yang dilarang agama Islam itu merangkumi pelbagai peringkat, usia dan golongan. Mereka mengetepikan agama, tidak mematuhi larangan meskipun bakal dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat dosa besar daripada pelakuan zina.
Ia tidak kira jawatan ataupun pangkat, miskin ataupun kaya. Pemimpin besar dan yang berjawatan profesional turut terlibat dalam gejala yang tidak bermoral ini. Walaupun tangkapan perlakuan khalwat seringkali dilakukan pihak berkuasa, namun gejala itu tetap dilihat berterusan dan berleluasa. Mereka yang terbabit dilihat tidak serik daripada hukuman yang dikenakan sebagaimana dipaparkan di akhbar-akhbar. Golongan remaja menyesuaikan diri dengan faktor-faktor persekitaran keluarga, persekitaran sosial dan budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. Memandangkan remaja merupakan aset kekayaan semula jadi negara dan bakal memainkan peranan dalam mencorakkan masa depan politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara kita. Maka, penyelidik merasakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial perlu dibuat dan dilaksanakan. Okey, yang pertama yang mempengaruhi faktor-faktor remaja terlibat ni adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan merupakan teman yang paling akrab dalam hidup seseorang. Segala masalah dan nasihat sering dibincang bersama rakan juga adalah titik tolak kepada pengaruh gejala yang sihat mahupun tidak sihat. Kurangnya pengetahuan dalam memilih rakan boleh membahayakan diri sendiri. Oleh itu, setiap individu mestilah berhati-hati dalam memilih rakan kerana rakan sebaya memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi remaja ke arah masalah sosial. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang banyak terhadap tindakan dan perlakuan seseorang. Hal ini kerana mereka mengalami banyak pertukaran fizikal, perkembangan sosial dan psikologi yang sama. Rakan sebaya bagi remaja terdiri daripada rakan persekolahan, rakan yang tinggal di kawasan perumahan yang sama, rakan-rakan dalam aktiviti riadah dan sukan yang sama. Mereka lebih bergantung kepada rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan sumber utama dalam meniru gaya dan tingkah laku setiap individu. Semasa zaman remaja, pergantungan kepada ibu bapa semakin berkurang kerana remaja mula belajar untuk lebih berdikari. Ruang sosial remaja juga semakin meluas dan mereka mula menjadi lebih rapat dengan rakan sebaya. Bagi remaja, dirinya amat penting diterima oleh rakan-rakan kerana hidup seharian adalah menakutkan. Oleh itu, remaja cenderung untuk bertingkah laku sebagaimana rakan-rakannya walaupun tingkah laku itu bertentangan dengan sikap diri sendiri bagi memastikan mereka diterima baik oleh rakan-rakan. Okey, yang kedua pula kita dapat lihat pengaruh media massa dan persekitaran turut menjadi penyumbang terbesar kepada keruntuhan akhlak remaja. Zaman serba moden ini, terdapat pelbagai taktik atau cara yang lebih kompleks digunakan untuk merosakkan jiwa dan fikiran remaja, khususnya remaja Islam. Sebagai contoh, rancangan hiburan yang keterlaluan aksinya sehingga menjatuhkan maruah dan harga diri sebagai wanita Islam. Aksi berperlukan antara wanita dan lelaki Islam dianggap sebagai perkara biasa dalam kalangan masyarakat, menyebabkan lebih banyak remaja terlibat dalam gejala sosial yang tidak sihat. Internet merupakan suatu kaedah terpantas, penyebaran segala bentuk ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pelbagai pihak telah menggunakan peluang ini bagi memenuhi tuntutan dan keperluan pengguna. Pelbagai bidang dan subjek menjadi minat pengguna terdapat di internet. Bidang-bidang seperti sukan, pelancongan, akademik, masakan, kereta, percintaan dan bermacam-macam lagi dari aspek dalam kehidupan seharian dapat diperoleh dari internet dengan mudah. Dengan hanya menekan tertikus dan menggunakan aplikasi yang bersesuaian, pengguna boleh mendapatkan cita rasa yang diinginkan di internet. Salah satu bidang yang sering dikunjungi oleh sejumlah besar pengguna internet adalah seks. Media teknologi dan media bahasa yang kurang kawalan dan membawa kepada keruntuhan akhlak
dan tata cara hidup yang tidak sepatutnya banyak menyumbang kepada keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Banyak bahan-bahan yang tidak sesuai boleh memasuki internet seperti gambar lucah dan video-video lucah boleh didapati dengan mudah. Jadi tidak mustahillah ramai remaja terjebak dalam perkara-perkara negatif kerana unsur-unsur negatif tersebut boleh didapati oleh setiap orang di mana-mana sahaja dengan mudah. Tambahan pula, kebanyakan filem yang dibawa masuk dari luar negara membawa norma yang bertentangan dengan budaya kita. Filem Baywatch dan filem Friends contohnya amat bertentangan dengan nilai hidup masyarakat kita. Pakaian pelakon-pelakon dalam Baywatch amat menjolok mata. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam filem Friends dikemukakan sebagai suatu perkara yang biasa sedangkan ia bercangkah dengan Islam. Filem-filem dari dunia Bollywood dengan cara pemakaian pelakon wanita yang ketat dan seksi serta elemen tahyul yang boleh merosakkan minda masyarakat dan mendorong kepada menjadi jahat. Walau bagaimanapun, filem-filem tempatan juga turut menjanjikan aksi-aksi dalam filem yang tidak ubah seperti filem barat. Selain itu, program-program dan rancangan yang dipaparkan melalui media massa mempunyai pelbagai bentuk sehingga menarik perhatian remaja. Hasil daripada rancangan tersebut memberi ruang kepada remaja untuk berfikir atau memilih sama ada positif atau negatif untuk dicontohi. Hasilnya, remaja akan mengikuti penampilan ataupun akhlak yang ditonjolkan melalui media massa tersebut sama ada ianya positif maupun negatif. Selain itu, bahan lucah juga mempunyai pengaruh yang kuat kepada pemikiran anak-anak. Bahan-bahan lucah ini boleh diperoleh dengan mudah di internet, VCD dan majalah. Oleh itu, ibu bapa perlu mengawasi anak-anak supaya tidak terlibat dalam pencarian bahan-bahan lucah. Bahan lucah ini jika sering dilihat akan menimbulkan rangsangan nafsu dan ketagihan. Anak-anak yang terjebak dengan masalah ini akan merasa gelisah dan sanggup berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, sesetengahnya pula bertindak meredakan nafsu dengan onani, seks bebas dan sebagainya. Kemudahan internet mempunyai implikasi negatif jika ianya disalahgunakan atau tidak dipantau dengan baik. Pelajar-pelajar boleh mendapat maklumat yang berguna daripada internet tetapi pada masa yang sama mereka terdedah dengan pelbagai maklumat negatif seperti bahan lucah atau porno, keganasan yang boleh menyelewengkan akidah mereka. Chatting yang tidak terkawal menyebabkan pelajar membuang masa atau terjebak ke alam fantasi sehingga pelajaran mereka terabai. Maka, bahan-bahan dan maklumat dari laman-laman web yang dilayari turut memberi kesan kepada perkembangan akhlak dan amalan harian para pelajar. Tambahan pula, penyiaran drama atau filem yang memaparkan aksi ganas, porno dan sebagainya dapat mendorong remaja yang menontonnya meniru aksi-aksi tersebut yang dipertontonkan tanpa menyadari akibat daripada perbuatan tersebut dan menganggap itu sebagai perkara remeh dan biasa. Sebagai contoh, telah menjadi kebiasaan drama-drama dan filem-filem memaparkan hubungan sepasang kekasih yang berpegangan tangan sebagai lambang kasih. Oleh itu, bagi remaja yang sering menonton drama-drama atau filem seperti itu akan merasakan perkara tersebut adalah biasa bagi mereka. Dan seterusnya, mereka juga melakukan tanpa menyedarinya. Perkara tersebut telah melanggar syariat Islam yang sering memelihara kesucian umatnya. Kanak-kanak dan remaja didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat selain menonton televisyen semata-mata. Hal ini kerana televisyen yang penuh dengan iklan yang mengandungi unsur-unsur yang menggalakkan sikap negatif yang mendatangkan masalah dan maksiat kepada Allah SWT memang memberi kesan kepada anak-anak, terutama para remaja mudi, jika ia adalah paparan yang selalu ditonton oleh mereka. Mereka akan memandang kaum perempuan yang tidak menutup auratnya
percampuran dan perhubungan bebas antara lelaki dan perempuan, ajnabi, seks, rokok dan sebagainya adalah satu perkara biasa kerana mereka beranggapan ia telah diterima oleh masyarakat sebagaimana dipaparkan di dalam cerita, program, iklan di TV dari semasa ke semasa. Okey, yang ketiga adalah kejutan budaya. Kejutan budaya yang dibawa oleh anasir-anasir barat cukup memberi kesan terhadap masalah sosial remaja Islam. Gaya hidup yang bebas dan pemakaian penyanyi-penyanyi barat telah mempengaruhi minda dan fikiran remaja-remaja Islam. Sebagai contoh, isu yang hangat diperbualkan kini apabila beberapa remaja wanita Islam dengan rela hati berpelukan dan bercium dengan penyanyi pujaan Korea mereka tanpa menghiraukan maruah dan harga diri mereka sebagai wanita Islam. Gejala seks bebas, pengguguran janin, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi, khususnya dalam kalangan remaja, tidak lagi menjadi perkara asing dalam masyarakat. Budaya seks bebas yang dibawa dari barat ini sebenarnya tidak mengheret manusia jauh dari peradaban, apatah lagi mematuhi prinsip dan dasar Islam. Umat Islam mula memisahkan diri dari agama kerana menganggap ianya hak individu dan bukan masyarakat atau negara selain beranggapan Islam sebagai agama untuk akhirat semata-mata dan hanya terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Islam juga dianggap tidak sesuai, dicampur adukkan dengan politik. Hukuman Islam bersifat kejam dan tidak relevan, malah lebih teruk dari hukuman barat. Sedangkan keimanan pula boleh bercampur dengan kemaksiatan dan sebagainya. Masalah kejutan budaya ini sebenarnya turut disebabkan oleh berlakunya penghijrahan masyarakat dari kampung-kampung ke bandar. Kebanyakan sekarang ramai remaja kampung datang ke bandar-bandar besar untuk mencari kerja. Mereka ini berjauhan dengan keluarga masing-masing dan tidak ada waris terdekat yang boleh mengawasi mereka. Ditambah lagi, kerana kurangnya iman menyebabkan mereka mudah terjebak ke sarang maksiat dan masalah sosial yang lain. Yang keempat, sikap ingin cuba dalam kalangan remaja menyebabkan seseorang remaja mudah terpengaruh dengan gejala sosial. Masyarakat pada hari ini lebih menumpukan kepada kehidupan yang bebas daripada terikat dengan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Sikap ingin mencuba atau memiliki sesuatu yang baru menyebabkan pelbagai masalah sosial di kalangan remaja tanpa mereka menghiraukan kesan di sebaliknya. Terlalu banyak kes-kes berkhalwat ataupun kes persetubuhan haram berpunca daripada keberanian pasangan perempuan menerima ajakan tidur di rumah sewa pasangannya, di hotel, di tempat kerja pasangan lelaki dan sebagainya. Keinginan untuk membina hubungan dengan teman lelaki dan tekanan rakan sebaya menyebabkan ramai remaja melakukan seks bebas. Malahan, akibat tiada kemahiran untuk menolak ajakan teman lelaki, menyebabkan ramai dalam kalangan remaja terlibat dengan seks bebas. Kebanyakan remaja tidak memikirkan kesan yang berlaku akibat perbuatannya serta tidak mempunyai jati diri serta prinsip yang mantap sehingga menyebabkan mereka takut teman lelaki mereka kecewa atau meninggalkannya kerana menolak ajakan tersebut. Yang kelima, kurangnya perhatian daripada ibu bapa adalah faktor dalaman terbesar dalam diri seseorang remaja. Anak-anak yang tidak mendapat perhatian sepenuhnya dari ibu bapa merasakan bahawa mereka tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya. Ini menyebabkan mereka merasakan perlu mencari sesuatu untuk memenuhi ruang kosong yang tidak diperolehi daripada keluarga mereka. Apabila hal ini terjadi, anak-anak merasakan bahawa kekosongan yang perlu diisi tersebut boleh didapati di luar rumah. Maka, terjadilah perbuatan yang tidak bermoral antara lelaki dan perempuan tanpa batasan dan sekatan daripada ibu bapa. Sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat pertumbuhan anak-anak. Malah ada yang menswastakan tanggungjawab pendidikan anak-anak kepada orang ketiga seperti orang gaji, nursery, jiran tetangga, kawan-kawan dan sebagainya.
Kesannya menyebabkan rasa kasih sayang dan hormat kepada ibu bapa berkurangan dan akhirnya terhakis. Apabila membesar, nasihat dan teguran daripada ibu bapa akan sentiasa diingkari oleh mereka. Selain itu, pada masa kini, sikap ibu bapa yang lebih suka meletakkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada pihak sekolah telah menjadi budaya yang semakin meruncing. Budaya suka melepaskan diri sepatutnya tidak berlaku sekiranya ibu bapa mempunyai perasaan tanggungjawab yang tinggi serta faham fungsi masing-masing. Banyak kes gejala sosial generasi muda disandarkan kepada kegagalan institusi keluarga. Ibu bapa lebih berorientasikan kebendaan sanggup meninggalkan anak mereka terabai di rumah tanpa kasih sayang secukupnya. Anak-anak yang berasa terabai lebih cenderung memenuhi kekosongan kehidupan mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selain itu, kesan communication breakdown juga menyebabkan hubungan antara ibu bapa dan anak menjadi renggang sehingga menimbulkan konflik dalam diri remaja. Justru itu, remaja mula menjadikan orang lain seperti rakan sebaya untuk meluahkan perasaan dan menghilangkan tekanan. Ini menyebabkan mereka mula terdedah dengan pengaruh luar dan tingkah laku yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat seperti seks bebas. Kurangnya komunikasi ibu bapa, khususnya ibu dan anak, serta hubungan yang tidak rapat ini boleh mempengaruhi tingkah laku anak-anak. Okey, yang keenam, kurang didikan dan penghayatan agama. Apabila seseorang itu tidak mempunyai didikan agama atau mempunyai didikan agama tetapi tidak kuat, maka hubungan kekeluargaan seseorang itu akan lebih longgar antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan seseorang individu lebih bebas bergerak tanpa pengawasan daripada ibu bapa. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama kebanyakannya lahir daripada keluarga yang tidak mementingkan masalah, kekurangan fahaman agama, akhlak serta nafsu yang tidak dapat dikawal adalah punca utama berleluasannya amalan seks bebas. Agama adalah benteng utama manusia mencegah daripada perbuatan mungkar, melanggar hukum Allah dengan membuka aurat yang merupakan antara pintu bermulanya perzinaan. Fahaman keagamaan yang cetek turut membantu dalam pertumbuhan gejala sosial malang bagi umat Islam jika hanya faham agama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah solat, puasa, tahlil, akikah dan beberapa juzuk kecil yang lain sahaja. Mereka tidak mendalami agama mereka sebagai suatu yang bertitik tolak dari akidah dan segala penyimpangan dari aspek hidup beragama yang bernotahkan dosa dan pahala. Mereka tidak memahami hukum-hukum agama yang akan mempengaruhi sikap mereka dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang ketujuh, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan adalah punca kepada perbuatan yang tidak sopan. Islam melarang keras perbuatan tersebut kerana sifatnya yang merapatkan hubungan antara lelaki dan perempuan ajnabi boleh mendorong pasangan tersebut berlakuan tidak sopan, berhal kuat dan berkemungkinan besar terjerumus dengan penzinaan. Seseorang yang terjebak dengan seks bebas kebanyakan adalah ekoran daripada berhalwat atau duduk bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan. Secara psikologi, lelaki dan perempuan yang bukan mahram yang sedang berdua-duaan akan mudah mengalami total reflex, iaitu di mana seseorang wanita tidak mampu berbuat apa-apa pada saat lelaki terdorong melakukan hubungan seksual dengannya. Isu pergaulan bebas yang semakin kritikal seringkali menjadi bahan utama setiap kali menatap dada akhbar dan majalah. Pembangunan industri yang kian pesat disusuli dengan pertumbuhan pusat-pusat membeli belah telah menyediakan ruang yang luas untuk aktiviti melepak di antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Faktor utama yang menyebabkan pergaulan bebas ini berlaku antaranya adalah ketidakprihatinan keluarga dan kekurangan komunikasi antara anak dan dengan ibu bapa. Ibu bapa yang berkejaya umpamanya telah menyebabkan anak-anak merasa terasing dan kesunyian.
Sekaligus, mereka mencari alternatif dengan mencari kawan atau teman untuk menghilangkan kebosanan. Tanpa pengawasan dan pergaulan yang ketat, gejala pergaulan bebas ini dianggap sebagai budaya yang biasa bagi manusia yang hidup dalam dunia kosmopolitan tanpa mengambil sensitiviti agama. Kejadian zina juga timbul akibat daripada keadaan yang dicetuskan oleh mangsa itu sendiri. Wanita itu mungkin membenarkan lelaki itu bercumbu-cumbuan walaupun tidak membenarkan melakukan persetubuhan. Pergaulan bebas tanpa batas dari majlis tari, menari, disko dan kelab malam adalah antara suasana yang menggairahkan dan menaikkan syahwat yang menjadi faktor penyebab kepada zina. Pakaian yang mendedahkan bahagian badan seperti dada, betis dan paha juga salah satu faktor yang menimbulkan kejadian zina. Okey, yang pertama, antara risiko dan seksaan yang dirasakan oleh yang melakukan dosa ialah lenyapnya sifat malu. Malu adalah sumber kehidupan hati dan pokok pangkal segala kebaikan. Kehilangan rasa malu menyebabkan hilangnya segala kebaikan hamba secara keseluruhannya. Maksiat dapat melenyapkan perasaan malu. Malu ialah sumber kebaikan. Namun, jika rasa malu telah hilang, maka hilanglah seluruh kebaikannya. Dosa-dosa yang dilakukan akan menyebabkan sifat malu seseorang hamba itu menjadi lemah. Sehingga boleh jadi sifat malu ini terlepas dan hilang sama sekali. Akhirnya, seorang hamba itu tidak menaruh sebarang kesan jika kejahatannya terbongkar atau terdedah kepada orang ramai. Bahkan, terdapat juga di antara golongan-golongan ini yang menceritakan keadaan dan kejahatannya sendiri tanpa rasa malu. Faktor-faktor yang menyebabkan golongan-golongan tersebut bertindak sedemikian adalah kerana dirinya telah terluncur atau terlepas daripada kawalan sifat malu tersebut. Yang kedua, perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan akan mengakibatkan penyakit kelamin seperti sifilis dan gonorrhea, kencing nanah. Kedua jenis penyakit kelamin ini banyak tersebar ke seluruh dunia pada masa kini. Sifilis dan gonorrhea berasal dari kuman-kuman yang menyerang alat kelamin dan boleh menular atau berjangkit kepada orang lain setelah mengadakan hubungan seks. Kedua-dua penyakit ini timbul dari virus-virus hidup yang menimpa alat kelamin dan berpindah dengan cara penularan dari seseorang kepada seseorang yang lain melalui hubungan kelamin. Penyakit gonorrhea ini disebabkan oleh bakteria yang dipanggil gonok dan ciri dari bakteria ini adalah menyerang selaput lendir yang menutupi anggota-anggota peranakan dan saluran kencing yang menyebabkan infeksi dan pengeluaran danah padanya. Selain itu, penyakit yang boleh datang dari hasil perzinaan adalah AIDS. AIDS adalah kehilangan sistem imunan tubuh seseorang. Inilah penyakit terhebat yang menyerang manusia. Oleh yang demikian, ia telah dianggap sebagai virus tahun moden. Virus AIDS pertama kali dikesan ialah pada tahun 1981. Para saintis menganggap penyakit ini adalah yang paling berbahaya sejak kemunculannya, bahkan lebih bahaya daripada kanser sehingga sekarang masih belum ditemui penawarnya. Ini kerana virus AIDS adalah penyakit yang berjangkit dan ianya memiliki tanda-tanda yang ketara secara serentak permulaan dan pengakhirannya dengan kehilangan kekebalan semula jadi tubuh yang mampu mencegah serangan penyakit. Tanda utamanya adalah bengkak-bengkak, berat badan berkurang, badan semakin lemah, diikuti dengan kesukaran untuk bernafas dan diakhiri dengan kematian. Yang ketiga, apabila perbuatan zina sudah menjadi budaya, maka keturunan manusia tidak dapat lagi melahirkan zuriat yang dapat mewarisi dari keturunan yang soleh. Maka sudah tentu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang berzina tidak diketahui asal-usul keturunannya. Bahkan lelaki yang tidak bertanggungjawab sudah tentu tidak bersedia menerima bayi yang bukan dari keturunannya, apalagi mahu bertanggungjawab untuk memelihara atau mendidiknya. Perkara akan menjadi semakin rumit apabila anak tersebut perlu dinasabkan, malah semakin keliru apabila anak zina menjadi dewasa dan ingin berkahwin. Seseorang yang lahir dari perkahwinan haram
ketika menghadapi masyarakat akan merasa rendah diri kerana aib telah terconteng di mukanya sejak lahir. Ia akan merasakan kesulitan di dalam menempuh bahtera kehidupan dan jalan yang akan ditempuhnya penuh dengan rintangan-rintangan. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan akan dibesarkan dalam keadaan yang kurang kasih sayang ibu bapa. Hal ini sangat membahayakan perkembangan jiwa anak-anak tersebut. Kebanyakan di antara mereka yang cenderung berbuat jahat adalah anak-anak yang merasa kekurangan kasih sayang ibu bapa. Tambahan pula, manusia tidak mengetahui bahawa anak yang dilahirkan wanita penzina tersebut dari benihnya atau dari benih orang lain. Akibatnya, dia tidak akan berusaha menjaganya dan tidak menganggap sebagai anaknya sendiri serta tidak bertanggungjawab atas pendidikannya. Ini menyebabkan hilangnya hak anak tersebut. Kesimpulannya, satu hakikat yang diketahui umum bahawa umat Islam sekarang ini sedang mengalami cabaran hidup moden yang begitu hebat sekali, yang boleh menggugat akidah dan iman mereka. Ini kerana kebanjiran falsafah dan ideologi-ideologi moden sekarang seperti gejala sosial budaya yang berteraskan hedonisme amat mudah mempengaruhi kehidupan umat Islam dan mengelirukan mereka. Malah ada di kalangan umat Islam yang berkelakuan dan bertindak sehingga sampai ke peringkat melampaui batas kufur, syirik dan nifak. Oleh kerana itulah umat Islam yang hidup dalam zaman yang sentiasa mengalami perubahan ini perlu kembali menghayati Islam sebagai ad-din atau satu cara hidup dan hendaklah sentiasa berada di jalannya yang mustaqim dan beriltizam dengan perintahnya supaya kehidupan mereka di dunia ini diredai Allah dan di akhirat nanti termasuk dalam golongan yang selamat dan bahagia. Islam tidak menolak kegiatan seks kerana dengan adanya keinginan berhubungan kelamin antara lelaki dan perempuan atau suami isteri, maka akan membiarlah keturunan manusia. Lanjutlah usia dunia, tegaklah syariat Allah dan makmurlah kehidupan di permukaan bumi ini. Akan tetapi, Islam mengawal hubungan seks itu daripada berlaku ganas, sumbang dan menyeleweng. Ahli-ahli fiqh dan pakar-pakar perubatan sepakat berpendapat wujudnya keinginan seks pada seseorang remaja menunjukkan ia membesar dengan keadaan yang normal. Penjagaan nafsu dan seks menurut kaedah yang betul adalah suatu kewajipan yang mampu mententeramkan kehidupan manusia dan menyelamatkan hubungan antara tiga dimensi utama iaitu insan, alam dan Allah. Sekian, terima kasih.